A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada minggu pertama di bulan Februari. InsyaAllah seperti biasa kita akan cuba untuk membincangkan dua topik, di mana topik yang pertama Tazkiyatun Nas, merawat dengan pendekatan pembersihan jiwa. Ini antara salah satu topik yang sangat-sangat mustahab yang perlu difahami oleh pesakit. Dan juga insyaAllah jika ada ruang masa lagi, sesi kedua saya akan membuat pengijazahan amalan ruqyah mandiri, amalan asas untuk merawat diri insyaAllah pada lebih kurang pada pukul 10 suku lebih kurang. Okay. So tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk menyampaikan bahagian pertama, iaitu tajuk Tazkiyatun Nas. Okay. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada majlis ilmu malam ini. Pada malam ini saya akan sampaikan tajuk yang penting berkenaan Tazkiyatun Nafs. Tajuk Tazkiyatun Nafs ini biasanya dia mesti ada dalam pengajaran ilmu ruqyah syariah yang diajar di Indonesia dan yang diajar di Malaysia yang pernah belajar dengan guru-guru di Indonesia. Tazkiyatun Nafs ni adalah sebahagian daripada silibus sukatan mata pelajaran Quranic Healing Sabah yang kita ambil daripada sukatan mata pelajaran Quranic Healing Indonesia yang selepas itu dikenali dengan Quranic Healing International. Dan kebanyakan sukatan mata pelajaran atau silibus Quranic Healing Indonesia QHI dan QHS Quranic Healing Sabah adalah dibuat oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesia. Ustaz Nuruddin Al-Indonesia dahulu dia kerja di Arab Saudi, di Mekah kalau saya tidak silap. Dia sedang di Arab di kalau saya tidak silap di bahagian perhotelan. Lepas tu dia balik ke Indonesia. Antara guru dia awal ruqyah syariah adalah Ustaz Perdana Ahmad. Ustaz Perdana Ahmad yang mula-mula mengajar ilmu ruqyah syariah ini lebih tersusun, lebih sistematik. Ustaz Perdana Ahmad dia belajar dengan Ustaz saya lupa nama dia, Ustaz Fadlan. Ustaz Fadlan sebab dia ada dua nama. Salah satu nama dia gelaran dia Ustaz Fadlan Abu Yasir. Jadi Ustaz Fadlan Abu Yasir ni kalau di Indonesia ni dia di media sosial tidak berapa popular, tidak berapa menonjol, tapi sebenarnya di Indonesia dia sangat popular. Dia dianggap seperti grandmaster kepada guru-guru ruqyah. Sebab kebanyakan guru-guru ruqyah di Indonesia belajar daripada beliau.
beliau nampak biasa-biasa sahaja, nampak macam orang kampung. Kalau kita tengok macam orang kampung yang biasa bercucuk tanam berladang. Tapi beliau ini latar belakang agamanya sangat tinggi, hebat, boleh berbahasa Arab, dan beliaulah yang mula mengajar. Dan antara guru awal Ustaz Perdana Ahmad, dialah yang merawat Ustaz Perdana Ahmad yang sebelum itu adalah Grand Master ilmu tenaga dalam, ilmu Reiki. Satu peringkat sahabat Ustaz Perdana Ahmad. Ustaz Perdana Ahmad ini dia berlatar belakangkan ijazah sarjana muda psikologi, kalau saya tidak silap. Sama ada ijazah sarjana muda atau master dalam psikologi. Lepas itu, dan dia adalah penjawat awam yang beruniform. Dan dia satu peringkat, dia sahabat dia sangka dia macam orang gila. Dia macam bercakap seorang. Tapi sebenarnya dia ada satu level belajar ilmu tenaga dalam ini. Dia boleh nampak makhluk halus, bercakap dengan makhluk halus. Jadi sahabat mereka bawa jumpa Ustaz Fadlan Abu Yasir, dirawat. Selepas tu dia belajar ruqyah, jadi guru ruqyah. Dan Ustaz Fadlan Abu Yasir memberi nasihat kepada beliau untuk juga mendedahkan di mana kesilapan di ilmu tenaga dalam. Dan waktu mula-mula mereka berkembang, antara anak murid awal Ustaz Perdana Ahmad adalah Ustaz Nuruddin Al-Indusi. Dan Ustaz Nuruddin Al-Indusi ini yang lebih aktif di media sosial. Dia banyak mengajar dan dia menyusun silibus, dan itulah silibus yang digunakan pakai dalam Quranic Healing Indonesia. Lepas itu Ustaz Nuruddin Al-Indusi setelah berbincang dengan Ustaz Perdana Ahmad, dia buat satu jamaah dia sendiri yang dinamakan Rehab Hati. Walaupun dia sudah keluar daripada Quranic Healing, tapi mereka masih bersahabat, ya, buat sendiri Rehab Hati. Jadi silibus yang kebanyakan yang diajar yang ada tazkiyatun nafs adalah daripada Quranic Healing Indonesia, dan yang sebenarnya asalnya dibuat oleh Ustaz Nuruddin Al-Indusi. Cuma saya perlu ingatkan, Quranic Healing Sabah dia duluan berkembang. Dan dia adalah berdiri sendiri, dia tidak terikat dengan Quranic Healing di Semenanjung Malaysia, Quranic Healing Malaysia ke Quranic Healing Indonesia, Quranic Healing International di Semenanjung Malaysia. Dia tidak terikat, dia bergerak sendiri. Dia terus direct dengan Quranic Healing Indonesia atau Quranic Healing International yang ada di Indonesia. Jadi tazkiyatun nafs lagi ini sebenarnya adalah salah satu subjek penting dalam ilmu tasawuf. Itu juga lah saya merasa heran kenapa sebagian orang menganggap pengamal ruqyah syariah, terutama yang sanad guruannya dari Indonesia, terutama yang dari Quranic Healing International, Rehab Hati, digelar Wahabi. Malah ketua Quranic Healing Sabah ni adalah orang tasawuf. Jadi sedangkan dalam mata pelajaran, bandingkan dengan persatuan-persatuan lain, perawatan Islam lain, dalam yang bersanadkan daripada guru-guru di Indonesia, memang sebahagian daripada sebahagian daripada sukatan mata pelajaran dia mengajar tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs ini adalah bersumber daripada ilmu tasawuf. Kalau yang Wahabi keras atau ultra salafi, dia tidak suka ilmu tasawuf. Jadi dia tidak suka orang-orang golongan tasawuf. Jadi tidaklah tepat apabila mengatakan orang yang mengamal ruqyah syariah ini Wahabi dan sebagainya, yang kata-kata yang negatif. Kalau tidak, kalau kita ni dalam golongan Wahabi, kita tidaklah mengajar tazkiyatun nafs. Jadi ini perkara yang kita kena fahami. Dan di dalam
pelajaran Quranic healing ada disentuh tazkiyatun nafs. Tapi malam ini saya kembangkan lagi. Sebab di dalam kursus-kursus Quranic healing dia bincang secara umum, tidak secara perincian. Dan bila saya buat satu nota untuk orang mendalami lagi apa itu tazkiyatun nafs. Jadi malam ini saya akan sampaikan. Okay, saya akan buka slide. Okay. Malam ini kita akan belajar berkenaan tazkiyatun nafs, iaitu rawatan dengan pendekatan penyucian jiwa. Seperti yang saya katakan, tazkiyatun nafs ini adalah sebahagian daripada ajaran ilmu tasawuf. Cuma dalam ilmu ruqyah syariah, apabila kita membincangkan tazkiyatun nafs, tidaklah terlalu mendalam seperti orang-orang tasawuf belajar. Okey. Perkara yang kita kena ingat, apabila kita ingin sembuh total, sembuh sepenuhnya, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita sembuh sepenuhnya? Sebab ramai yang berubat, sama ada dengan bomo, dengan ruqyah syariah, ada tu tak sembuh-sembuh. Ada yang sembuh tetapi datang balik penyakit. Jadi sebelum kita masuk lebih mendalam berkenaan dengan tazkiyatun nafs ni, kita kena faham beberapa perkara asas, iaitu makhluk sakit adalah kerana takdir Allah. Makhluk juga sembuh adalah kerana takdir Allah. Bila kita fahami apa yang berlaku kepada diri kita ada takdir Allah, satu yang kita perlu ingat, contohnya apabila Allah takdirkan kita sakit, tidaklah bermakna kita tidak perlu berusaha mencari kesembuhan. Dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita yakin, kita percaya dengan salah satu rukun iman, iaitu percaya kepada takdir Allah. Tetapi cara kita percaya dan memahami takdir Allah itu tidaklah bermakna kita tidak berusaha. Kalau yang tidak berusaha itu, dia dinamakan pahaman Jabariyah. Itu masuk dalam ilmu akidah yang kita tidak akan sentuh secara mendalam. Seterusnya, untuk kita mencari kesembuhan, kita boleh mengkaji dan meneliti asbab zahir. Kenapa kita sakit? Dan melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kita sembuh sepenuhnya. Contohnya kita mencari apa akar masalah kita sakit. Kenapa sembuh sakit balik? Sembuh sakit balik. Sebenarnya kita belum jumpa akar masalah. Kalau dah jumpa akar masalah, insya Allah akan sembuh sepenuhnya. Dan kita kena ingat, Allah telah jadikan di dunia ini perkara-perkara atau faktor-faktor untuk kesembuhan sepenuhnya. Ada hadis Nabi mengatakan, Allah turunkan penyakit, Allah juga turunkan ubatnya. Cuma kita manusia belum jumpa ubat tersebut. Dalam ilmu qada dan qadar ini, takdir, Allah telah menjadikan takdir, ia berkaitan dengan sebab akibat.
Saya tidak makan, maka takdirnya, kesannya saya lapar. Jika saya ingin kenyang, saya kena merubah takdir itu dengan berusaha makan. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil lauk, makan. Kenyanglah saya. Saya tidak boleh berkatakan, bila saya lapar, saya mengatakan saya beriman kepada qada dan qadar. Saya beriman kepada takdir Allah. Kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang. Nasi itu dari dapur boleh terbang masuk ke dalam mulut saya. Tidak. Takdir tidak menafikan usaha. Kita kena usaha juga. Cuma apabila kita berusaha, kita lambat sembuh dan sebagainya, jangan kita marah, terlalu marah dan menyalahkan takdir. Sebenarnya ada takdir untuk kita sembuh, tapi kita tidak jumpa apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kita sembuh sepenuhnya. Dan malam ini kita akan melihat antara faktor-faktor yang penting yang boleh kita sembuh sepenuhnya. Perkara ini penting, tajuk ini penting untuk pesakit, supaya dia boleh meningkatkan dirinya untuk dapat kesembuhan sepenuhnya. Penting kepada keluarga pesakit untuk keluarga pesakit memahami apa lagi faktor untuk pesakit sembuh sepenuhnya. Dan penting kepada perawat untuk perawat memberi nasihat. Sebab apabila perawat berjumpa dengan keluarga pesakit dan pesakit, biasanya akan ada perbualan. Kalau di Sabah ada perbualan dan di situ ada tazkirah, ada dimasukkan nasihat-nasihat antara berkenan tazkiyatun nafs. Dan setelah rawatan biasanya ada perbualan dan di situ juga dimasukkan nasihat-nasihat tazkiyatun nafs. Jadi macam mana kita nak bagi nasihat, pertama bagian tazkiyatun nafs. Jika kita hanya pandai baca Quran untuk merawat orang, tapi kita tak tahu apa itu ilmu tazkiyatun nafs. Jadi dengan kita belajar ni, bolehlah juga kita bagi nasihat sedikit-sedikit kepada pesakit dan keluarga pesakit. Kalaupun kita tidaklah terlalu expert dalam hal ini. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Perhatikan gambar raja dan hafal perkara ini. Ini adalah silibus Tukatan Mata Pelajaran dalam Quranic Healing. Perhatikan dan hafal. Peratus dia itu cuma anggaran, tidak tepat. Ada mungkin mengatakan satu itu peratusnya bukan 5%, tapi 10%. Ada yang mengatakan ruqyah mandiri itu 10%, bukan 15%. Jadi yang penting kita tengok peratusan itu mana yang lebih besar. Jadi kalau menurut ajaran Quranic Healing, ada 4 faktor utama untuk kesembuhan sepenuhnya. Pertama, ruqyah. Kita jumpa peruqyah, kita jumpa sinar ruqyah, kita jumpa Coach Kamaru, kita jumpa Ustaz Aidil Bakar yang juga ada pada malam ni. Alhamdulillah. Kita dirawat. Dilakukanlah terapi ruqyah. Ada yang sembuh. Alhamdulillah. Tapi nanti bulan hadapan, tahun hadapan balik lagi sakit. Sebab kenapa? Ruqyah ini memang berkesan, tapi untuk sembuh sepenuhnya, faktor dia memainkan peranan 5% sahaja untuk kesan sembuh sepenuhnya. Ada mengatakan 10%. 5%. Jadi apa lagi yang boleh kita lakukan? Yaitu ruqyah mandiri. Ruqyah juga, tetapi mandiri. Melakukan sendiri. Artinya, sebab artinya kita melakukan sendiri. Pesakit itu melakukan sendiri. Kita tidak akan mampu pergi ke rumah peruqyah setiap hari atau setiap minggu. Kalau dapat datang setiap minggu selama 3 bulan, alhamdulillah. Tapi ramai tidak dapat.
Jadi waktu telah balik dari rumah peruqyah, kita kena lakukan ruqyah mandiri. Bagaimana melakukan ruqyah mandiri telah diajar di dalam kuliah-kuliah online kita. Jadi ruqyah mandiri ini sebenarnya kesan dia lebih besar. 15%. Itulah sebenarnya kalau orang tidak jumpa peruqyah, yang penting dia jangan jumpa bomoh, dukun, orang yang menyamar sebagai ustaz, tapi sebenarnya dia dukun. Dia kalau dia jumpa ni, itulah yang susah nak sembuh. Tapi kalau dia tak jumpa dukun, bomoh, uskun, dukun menyamar bergaya pakaian seperti ustaz, dia tidak jumpa. Dia belajar meruqyah dirinya sendiri. Sebenarnya kesan untuk dia sembuh lebih besar berbanding dengan dia pergi saya jumpa dengan saya, katakan. Setiap bulan dia pergi. Boleh sembuh tapi belum tentu sembuh sepenuhnya. Sebab kalaulah katakan saya ruqyah, orang tu datang. Setiap minggu dia datang jumpa saya ruqyah. Tapi rupanya dia masih menyimpan azimat. Rupanya dia ada belajar ilmu silat yang ada amalan tertentu menyebabkan dia kebal dari senjata. Dan sebenarnya ilmu-ilmu itu ada sebagainya didampingi jin. Dia masih sayang dengan ilmu itu, dia tidak lepaskan. Jadi susah dia sembuh. Tapi kalau dia ruqyah mandiri, walaupun dia tak jumpa saya, dia tak jumpa Coach Kamarud Azli, lebih besar peluang dia untuk sembuh. Kesan dia lebih besar. Itulah kami menggalakkan. Kalau orang yang tak boleh jumpa peruqyah, ruqyah mandirilah belajar. Masalah orang yang sangat kuat diganggu jin, didampingi jin, dia tidak dapat ruqyah mandiri. Biasanya dia kena dirawat dulu, dia pergi di peruqyah mungkin beberapa minggu, setiap minggu ke setiap bulan datang jumpa peruqyah. Bila kesan cengkaman jin itu dah berkurang, jin itu semakin lemah, mungkin barulah waktu itu dia dapat buat ruqyah mandiri. Jadi penting juga ia datang jumpa peruqyah. Seterusnya, faktor kesembuhan penuhnya adalah hijrah. Kalau dulu suka belajar ilmu pasang susuk, ilmu kebal, ilmu pemanis suara dan sebagainya, bila diberi tazkirah oleh peruqyah, dah faham, hijrah. Hijrah, buanglah ilmu-ilmu itu. Kalau ada azimat, buanglah. Kalau ada keris-keris lama, tawarkanlah ruqyah ya. Lepas tu jadikan ia sekadar perhiasan. Jangan lagi menganggap ia adalah benda sakti. Berhijrahlah. Kalau dulu suka berdeki orang, suka menganggap orang lain bodoh. Saya sejak yang betul tahu, sebab saya ikut sunnah dan ikut Al-Quran. Kalau hati itu ada penyakit, ya, berhijrahlah. Jangan terlalu pandang orang lain rendah, menganggap diri kita lebih bagus. Walaupun cakap dalam mulut, keluar dari mulut, saya ni bukanlah nak meninggi diri. Saya ni bukan siapa-siapa, tapi saya nak beritahu ramai orang tak ikut sunnah, ramai orang buat bid'ah. Tapi sebenarnya secara tidak langsung, kita tak nampak mulut dia cakap yang dia tak riak. Tapi Allah tahu isi hati dia. Sebenarnya dia ni sebenarnya nak berdakwah, nak tunjuk dia ni lebih baik, orang lain tak betul. Jadi hijrah. Dan yang paling besar faktor kesembuhan, yang inilah yang pesakit jarang laksanakan sepenuhnya, itulah kurang mendapat kesembuhan sepenuhnya, ialah tazkiyatun nafs. Sebab 70% kesembuhan adalah bergantung kepada tazkiyatun nafs. Bayangkan, kalau kita jumpa peruqyah, jumpa sinar ruqyah, jumpa Coach Kamarud Azli, dirawat, kita sembuh 5%, baru 5%. Lepas tu kita belajar macam mana meruqyah diri sendiri, baca 30,
hembus di tapak tangan, sapu di seluruh badan. Berbagai teknik kita belajar. 15 campur 5, baru kita dapat 20% kesembuhan. Lepas itu kita berhijrah. Kita berhijrah, baru 30%. Belum lagi sepenuhnya. Nak semua sepenuhnya, kena lakukan tazkiyatun nafs. Dan kena ingatlah, apabila kita sebut tazkiyatun nafs, bukanlah bermakna kita kena ikut tarikat dan belajar tasawuf, ikut tarikat, ini memencilkan diri, bersuluk dan sebagainya. Bukan begitu. Itu sebagian daripada tasawuf yang kita cuma ambil ini ilmu tazkiyatun nafs. Sebab kita bukan mengajar ilmu tasawuf sepenuhnya. Kita mengajar macam mana menyembuhkan diri, dan antara faktornya adalah tazkiyatun nafs. Dan apakah itu tazkiyatun nafs? Kita lihat slide seterusnya. Maksud tazkiyatun nafs ialah menyucikan diri. Tazkiyatun bermakna menyucikan, membersihkan. Nafs, diri atau jiwa. Jadi ia juga disebut menyucikan jiwa atau menyucikan hati. Sebab dalam Islam ada beberapa perkara berbeza nama, tapi yang merujuk kepada perkara yang sama. Contohnya nafs. Nafs juga disebut jiwa. Nafs juga disebut qalbu. Nafs juga disebut hati. Cuma kita kena bezakan apabila kita membincangkan tentang tazkiyatun nafs, hati yang kita maksudkan itu adalah jiwa yang berkaitan dengan roh, bukannya hati yang di dalam tubuh manusia. Ada kaitan juga, tapi bukan hati yang dari sudut saintifik. Saintifik apabila sebut hati bermakna liver. Apabila kita sebut hati di dalam ilmu tazkiyatun nafs, sebenarnya kita merujuk kepada jantung. Dalam bahasa Inggris heart. Dalam bahasa Malaysia kalau yang fizikal itu disebut jantung. Kalau hati secara fizikal dia bukan jantung, dia adalah liver. Kalau dari sudut bahasa kedokteran. Jadi kita jangan keliru perkataan ini. Apabila kita sebut hati, kita sebenarnya merujuk kalau fizikalnya jantung. Dan di sini pendekatan Islam ada berbeza sedikit dengan pendekatan di Barat. Barat lebih menumpukan kepada minda, mind yang dikatakan berada di otak. Wujudlah the power of mind, subconscious mind, minda yang boleh melakukan perkara-perkara yang seperti diajar dalam law of attraction. Nanti saya akan sentuh juga ilmu minda ini, ilmu tenaga minda. Sebelum ini saya sudah sentuh sejarahnya ilmu tenaga dalam dan tenaga minda. Mungkin saya akan sentuh lagi untuk kita membezakan. Cara Islam, pendekatan Islam berbeza. Cara Islam kita menghargai minda, berfikir. Tapi ada lagi satu yang disebut jantung dan juga jiwa. Dan ini berkaitan rapat. Kadang-kadang disebut juga dada. Dalam surah An-Nas yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ada ayat mengatakan setan membisikkan ke dalam dada manusia. Tidak disebut setan membisikkan ke telinga, ke otak manusia, tapi ke dalam dada manusia. Yang itu sebenarnya merujuk kepada nafs, jiwa atau hati atau jantung manusia. Jadi ini ada perbezaan pendekatan cara Barat dan cara Islam. Oke, secara ringkas juga kita apabila kita mengatakan tazkiyatun nafs, menyucikan diri, kita sucikan hati kita nih, jiwa kita nih dari berbagai penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Ingat, dalam Islam ada yang di Barat tidak menganggap dia penyakit, tapi dalam Islam adalah penyakit.
Syirik adalah penyakit hati. Lelaki suka lelaki adalah penyakit. Bukan hak asasi manusia, tapi penyakit. Dalam hatinya ada penyakit. Perempuan yang suka perempuan, bukan saja-saja suka. Yang perempuan ingin berkahwin dengan perempuan. Dirinya, dia bukan perkara hak asasi manusia. Ia, kalau dalam Islam, itu adalah penyakit hati. Orang-orang yang kena penyakit hati, dia kena melakukan tazkiyatun nafs, rawatannya. Dan bukan siapa penyakit hati semata-mata. Ada masanya penyakit fizikal. Ada sakit kaki, ada ketumbuhan, lenguh badan, dan sebagainya. Atau buat bisnes tak maju-maju. Sebenarnya dia nampak fizikal. Ada orang kena kanser, tapi punca asalnya adalah daripada penyakit hati. Dalam ajaran Islam, dalam ajaran ilmu tasawuf, juga dalam ajaran ilmu ruqyah, ada penyakit yang nampak kesan fizikal je. Ada ketumbuhan, kena kanser. Tapi punca asalnya bukan daripada kuman, bukan daripada virus, bukan daripada benda fizikal, tapi daripada hati, daripada jiwa yang sakit. Malah ada pula yang daripada gangguan jin. Dan ada pula bukan gangguan jin, tapi disebabkan oleh penyakit ain. Daripada ain, orang kena kanser. Jadi inilah kehebatan ruqyah syariah, dia melihat keseluruhan. Kalau perubatan moden dia cuma lihat penyakit dari sudut fizikal. Ahli psikologi, psikiatri, dia cuma melihat dari sudut mental. Tetapi kita, ruqyah syariah ni, kita lihat dari sudut penyakit ain. Penyakit ain tidak dibincangkan di dalam rawatan-rawatan lain, perubatan moden dan sebagainya, hanya dibincang dalam ilmu ruqyah syariah. Dan mungkin orang tu sebenarnya akar masalah dia adalah hati dia sakit. Bukan sakit fizikal, hati dia jantung tersumbat dan sebagainya, tetapi dia ada melakukan syirik. Dia ada belajar ilmu-ilmu yang sepatutnya tidak dipelajari, ilmu-ilmu yang didampingi jin. Dan dia ada sifat riak, sifat sombong, sifat ujub. Ini memang biasa dibincangkan di dalam ilmu tasawuf. Dan untuk mengubati penyakit hati ini, kita menanamkan nilai-nilai tauhid dan cabang-cabangnya, serta menerapkan perbuatan sesuai dengan nama-nama Allah yang diiringi dengan ibadah kepada Allah berdasarkan keikhlasan kepada Allah, dan kita ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Bila kita sakit, kita tengoklah sunnah Rasulullah macam mana merawat sakit. Janganlah kita pergi jumpa bomoh, jumpa orang yang merawat dengan jin tapi tidak mengaku merawat dengan jin dan sebagainya. Balik kepada ajaran Islam. Bersihkan hati, ubati hati, jiwa, perasaan, nafsu. InsyaAllah penyakit lain pun boleh sembuh. Ini intipatinya. Seterusnya, di dalam ilmu tazkiyatun nafs, tumpuan pembersihan adalah jiwa. Jiwa juga disebut qalbu atau hati. Ia berkaitan dengan roh kita, roh manusia. Hati di dalam ilmu tazkiyatun nafs bukanlah hati atau jantung fizikal seperti yang kita katakan tadi. Walaupun ada kaitan dengan jantung fizikal, tetapi apabila kita sebut dalam ilmu tasawuf, ia bukan merujuk semata-mata jantung fizikal. Hati yang dimasukkan dalam ilmu tazkiyatun nafs ialah jiwa yang berkaitan dengan roh. Dan ada ulama mengklasifikasikan keadaan hati ini, hati manusia, roh manusia ini, jiwa manusia dalam 3 keadaan. Ada disebut hati salim, hati yang selamat, hati yang hidup.
hati yang sehat. Ada disebut hati mayit atau hati yang mati. Ada pula kategori hati marid, hati yang sakit. Sakit ini masih boleh dirawat sebab dia tahu dia sakit. Yang masalah hati mati. Dia kaya raya, dia handsome boy, banyak wanita jatuh berlutut di hadapan dia. Dia berzina dengan begitu ramai, dia bangga, dia boleh dedakan lagi di media sosial. Sedangkan kalau zaman dahulu, berzina ni hukuman dia rejam sampai mati. Dan hukuman tu masih ada sampai sekarang, cuma tidak dilaksanakan. Jadi dia berbangga. Jadi kalau dia hati dia cuma sakit, kita harap satu masa dia dapat hidayah, dia bertobat. Kalau hati dia mati, kalau contoh Fir'aun, hati dia mati sampai dia melakukan syirik, kafir sehingga dia meninggal dunia. Jadi kita kena jaga hati kita jangan sampai mati. Kalau sakit kita kena rawatnya. Jadi dalam ilmu tazkiyatun nafs, jiwa juga boleh sakit. Itulah kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Lelaki ingin buat pembedahan, nak memotong burungnya, nak jadi dan suntik sana suntik sini supaya dada menjadi besar. Kita katakan dia tidak ada isu, tidak ada persoalan hak asasi. Menentukan jantina kita bukan hak asasi, itu adalah kuasa mutlak Allah. Allah jadikan kita lelaki, lelakilah kita. Allah jadikan kita wanita, wanita. Tak boleh Allah jadikan kita lelaki, tiba-tiba kita kata, saya nak jadi perempuan lah, saya nak pakai baju perempuan, high heel, burung tu saya nak putung lah. Jadi, kita, itu bukan hak kita, itu hak Allah. Jadi kalau kita lain, ada kecenderungan lain daripada fitrah, Allah jadikan kita lelaki tapi bersifat kita ingin jadi perempuan, maka hati kita ada sakit sebenarnya. Kalau sekadar gaya-gaya lembut itu perkara biasa. Ada lelaki gayanya lembut, ada perempuan gayanya keras, tomboy, suaranya garau macam lelaki. Tapi tetap ia, kalau perempuan dia berpakaian perempuan, kalau lelaki berpakaian lelaki. Itu tak ada masalah, itu ujian Allah kepada dia. Dia jadikan lelaki tapi tak macho, dia lembut. Tapi yang lelaki ini ingin berpakaian perempuan, malah ingin buat pembedahan lagi. Ini bersalah. Jadi itu hatinya sakit. Jika hati sakit, dia boleh mempengaruhi juga tubuh badan sakit. Dan jika hati atau jiwa kita sehat, tubuh badan kita juga boleh terpengaruh jadi sehat. Jadi apabila kita ingin tubuh badan kita sehat, kita kena pastikan hati kita sehat. Kalau pastikan hati kita sehat, kita perlu bersihkan hati. Kalau umpama kalaulah kita tak ada kalau lah contohnya ini gelas. Kita boleh tuang air di dalam dia kan? Dan kalau gelas ini katakan kotor, ada lumpur, berkelodak. Kalau kita tuang air bersih, air mineral, kita beli dari supermarket, tuang, bercampur dengan kotoran, air itu jadi kotor. Inilah seumpamanya hati. Jadi kalau kita nak hati kita bersih, sebelum kita tuang benda-benda yang air, katakan air mineral yang bersih, kita kena bersihkan dulu hati ini. Sudah bersih, baru kita boleh tuang air mineral, baru kita boleh minum. Kalau bekas ini kotor, ada lumpur, kita tuang air pun, air mineral itu akan jadi kotor, kita tak boleh minum. Begitulah hati, kita kena bersihkan hati itu. Bila kita bersihkan hati, baru kalau kita berzikir pun sedap, kita lakukan amal ibadat sedap. Kalau kita lakukan amal ibadat pun kita masih rasa berat, nak solat tahajud berat, nak belajar mengaji dari kecil sampai besar ni belum lagi belajar mengaji. Tengok-tengok di
YouTube sahaja baca Al-Fatihah masih baca Rumi, tidak boleh baca huruf Arab. Jadi kita kena bersihkan hati itu, baru kita akan merasa nikmat beribadah. Jadi dia punya kata kuncinya, kita kena bersihkan hati. Dan seterusnya kita akan lihat slide seterusnya. Jadi kita akan lihat kaitan hati dengan jiwa. Sifat hati ini juga dinamakan sebagai nafs. Ingatlah istilah ni dalam tazkiyatun nafs, dia istilah dia tu walaupun mungkin sama, lain makna. Dalam lain perkara pula, istilah dia sama tapi lain makna. Contohnya kalau dalam kita membicarakan penyakit ain. Penyakit ain ada juga disebut nafs. Kena ain akibat nafs. Itu lain maksud lagi. Nafs yang kita sebut sekarang ni berbeza dengan nafs yang disebut dalam penyakit ain. Ada persamaan tapi ada perbezaannya. Jadi itulah penting kita kena faham. Dan itulah penting kita belajar dengan guru. Kalau kita baca buku, kita baca tazkiyatun nafs, kita baca nafs. Kita baca buku tentang penyakit ain, kita jumpa perkataan nafs. Tapi tidak ada orang huraikan bahawa benda itu ada perbezaannya. Jadilah pemahaman kita keliru, tersilap. Itu pentingnya belajar dengan guru. Untuk guru boleh terangkan. Agar pemahaman kita betul, tepat dan tidak tersasar. Okey, sifat hati juga dinamakan sebagai nafs. Nafs ni dibagikan kepada beberapa kategori. 3 kategori asas ialah 1, nafs atau nafsu. Dan ingat juga, nafsu ni ada juga perbezaan. Maksud, kalau kita menggunakan bahasa Malaysia biasa, nafsu ni bermaknanya syahwat, nafsu syahwat, nafsu makan, nafsu seksual. Dia yang kita bincang ni lain, adalah jiwa. Ada kaitan dengan nafsu makan, nafsu seksual, tetapi yang kalau kita bincangkan dalam tazkiyatun nafs ni, dia lebih luas. Bukan semata-mata nafsu seksual atau nafsu makan. Jadi nafs amarah, ada juga disebut nafsu amarah. Apakah ia? Nafsu amarah atau nafs amarah ini, ia adalah jiwa yang selalu membawa kepada kejahatan. Jiwa dalam kategori mempunyai banyak sifat-sifat keji dan tercela. Orang lain bagus perniagaan dia, kita rasa dengki. Tinggal saja ada orang dia tunjukkan kedengkiannya, ada orang dia simpan dalam hati. Orang famous di YouTube, di media sosial, kita pun nak famous. Tapi kita tak berapa famous, tak berapa banyak tekan like, dalam hati kita ada penyakit. Rasa macam tak senang hati. Kita tak beritahu orang, tapi Allah tahu. Hati kita sebenarnya kita nak pun terkenal, famous. Jadi ini nafs amar. Banyak sifat-sifat yang keji dan tercela. Antara dia rasa riak. Riak ni dia nak menunjuk-nunjuk. Ada tu dia tak menunjuk-nunjuk, tapi dia ada rasa ujub. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dan banyak lagi penyakit hati, sifat-sifat tercela. Dan ini disebut nafs amarah. Ini banyak berlaku kepada kita orang awam. Lepas tu ada lagi satu tingkatan, namanya nafs lawamah. Nafsu lawamah. Iaitu ini jiwa kita inginkan kebaikan. Kita ingin kebaikan, macam contohnya kita belajar ilmu ruqyah, kita nak tolong orang. Baca ayat-ayat ruqyah, sembuhkan. Tapi kita masih terpengaruh untuk buat kejahatan. Hati kita masih ada dari masa ke masa terpengaruh dengan sesuatu yang bersifat negatif. Kita pergi ke satu tempat nak tolong orang, baca ruqyah. Tapi dalam hati berkata-kata, dah sejam, dah 1 jam saya baca ruqyah ni, kenapa pesakit ni tak kerasukan? Hati kita nak dia kerasukan, supaya orang lain nampak, wah ini barulah mantap, baca dia kerasukan. Lepas tu kita akan berdialog dengan jin. Lepas tu kita akan halau jin untuk keluar dari tubuh pesakit. Secara tidak langsung,
Kita masuk dalam kategori nafs lawamah. Kita nak tolong orang, ruqyahkan orang, tapi ada dalam hati itu ada rasa nak tunjukkanlah yang kita buat ni ada kesan dia. Orang kerasukan. Kalau kita baca siapa orang steady, ya penyakit sakit diam-diam duduk, lepas itu selesai, kita rasa tak puas hati kan, boleh tak kerasukan. Itulah kita artinya dalam jiwa kita, hati kita pun ada sakit. Kita masih terpengaruh dengan sifat nak orang kagum dengan kita. Kita bukan 100% sebenarnya tolong orang. Orang tak tahu, tak dapat baca isi hati kita, tapi Allah tahu. Yang ini kategori pun banyak berlaku kepada orang-orang baik, tapi masih ada perasaan ingin terkenal, perasaan nak rasa hebat dan sebagainya. Lepas itu baru ada tingkatan lagi nafs mardiyah, yaitu jiwa baik yang reda bertuhankan Allah dan Allah pun reda ia menjadi hamba Allah. Dan ada dalam Al-Quran yang menceritakan perkara ini, jiwa yang reda dan Allah pun reda dia masuk ke surga. Cuma kita ringkaskan. Kalau ilmu tasawuf dia bukan bagi kepada 3, dia bagikan nafs ni lagi banyak. Ada sampai 6 sampai 8 tingkatan nafs. Ada disebut nafsu nafs al-mutmainnah. Dia kalau dalam ilmu tasawuf dia bahagikan lagi jenis-jenis lagi banyak. Cuma kita untuk tujuan belajar ilmu ruqyah, cukuplah kita memahami ada 3 perkara ini. Dan inilah dia, ilmu tazkiyatun nafs adalah penting untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat keji. Sifat yang paling penting untuk dibersihkan daripada hati ialah syirik. Pembersihan diri daripada sifat dan perbuatan syirik itu yang paling utama pada setiap orang beragama Islam. Sebab penyakit hati yang paling berat, paling tinggi, tahap kerosakannya, tahap beratnya adalah sifat syirik. Adalah syirik. Jadi saya ringkaskan, nanti akan datang mungkin kita ada masalah lain, kita boleh bincang-bincang lebih mendalam lagi, ataupun nanti dalam sesi soal jawab. Jadi hari ini saya ringkaskan. Cara membersihkan hati, ada banyak cara membersihkan hati. Namun dalam sudut ilmu tasawuf, dan tasawuf ini banyak cabang, banyak tarikat ini ada tarikat berbagai cabang. Jadi kita ambil satu yang mudah difahami. Cara membersihkan hati ada 2 peringkat. Pertama, takhali, yaitu mengosongkan hati daripada sifat-sifat tercela. Disebut juga sifat-sifat mazmumah. Seperti yang saya bagi contoh tu air. Air itu kita kena bersihkan, baru kita boleh tuang air mineral. Hati itu kita kena bersihkan. Kalau kita berzikir ke baca Quran tapi hati kita masih kotor, itulah kita baca ruqyah 2-3 kali ulang, tak nampak juga kesan. Kita heran, kenapa Coach Kamarul baca belum habis pun 20 ayat ruqyah. Sinar ruqyah baca belum habis pun 20 ayat, dah orang tu dah teriak-teriak kerasukan. Saya baca 3 kali ulang pun tak juga ada kesan. Jadi inilah pengajarannya. Kalau kita nak berkesan, zikir berkesan, amalan tiap hari kita baca ayat-ayat ruqyah berkesan, kita kena pastikan hati kita selalu dibersihkan daripada sifat-sifat tercela. Yang disebut kaidah ini takhalli. Lepas itu baru kita masuk ke peringkat kedua disebut tahalli. Tahalli ini iaitu kita menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji yang disebut sifat-sifat mahmudah. Sifat suka tolong orang, suka bersedekah, hadir ke kuliah online, lepas hadir kuliah online, sedekah, bagi sumbangan kepada penceramah. Ingat, sedekah sumbangan tidak semestinya kepada orang miskin. Kita boleh bagi sumbangan kepada orang-orang lain yang sesuai, yang memerlukan. Jadi kita, dan bila kita bagi sedekah, tidaklah kita bagi tapi hati mengkritik. Kita bagi sumbangan di kuliah, selepas kuliah ruqyah, tapi hati cakap,
Kaya lah mereka ni. Tiap-tiap minggu saya kasih duit. Kalau saya kasih duit tiap-tiap minggu RM10, satu bulan dah berapa? Oh, kaya betul lah dah. Nak bagi-bagi, tak nak bagi tak ada bagi. Kalau kita bagi tapi dengan hati begitu, kita tak niat sedekah, ikhlas, tak dapat pahala kita. Saya ingat waktu saya pergi umrah, tahu pergi nasihat. Ada tu orang minta sedekah berlakon. Kononnya macam tangannya kudung, yang orang-orang dari Afrika berhijrah ke Mekah. Sebenarnya tangan tu diletak di belakang t-shirt, di baju di belakang budak-budak tu. Nampak macam kudung. Mutawi kata kalau nak bagi, bagi. Tak nak bagi, diam-diam. Mulut diam, hati pun diam. Jangan cakap, apa ini badan sehat tak pergi bekerja. Bahaya, nanti kita kritik-kritik, nanti berlaku sesuatu kepada kita. Sebab macam di Mekah tu cepat berlaku. Doa cepat makbul, Allah nak bagi hujan pun cepat. Jadi kita kena belajar membersihkan hati kita. Dan bukan juga kepada orang, saya sendiri. Nasihat ini kepada saya. Saya pun manusia biasa, tidak maksum. Banyak juga dosa berlaku. Saya pun perlu tazkiyatun nafs. Jadi saya ringkaskan perumpamaan cara membersihkan hati, iaitu seperti yang saya sebut tadi, hati itu seumpama dalam gelas kaca. Dalam gelas kaca itu ada air yang kotor, bergelodak. Itulah sifat-sifat keji. Untuk menjadikan gelas itu bersih, cantik, bersinar, kita kena buang dulu air kotor bergelodak itu. Jika kita terus tuang air bersih ke dalam gelas kotor, maka air yang bersih yang masuk dalam gelas itu juga akan terikut menjadi kotor. Setelah dikeluarkan air kotor daripada gelas itu, lalu gelas itu dicuci, itu umpama hati, ya, maka barulah dimasukkan air bersih, yaitu sifat-sifat terpuji di dalam gelas itu, atau di dalam hati itu. Maka jadilah gelas itu, ataupun hati, perumpamaan kepada hati, tempat menyimpan air yang bersih yang boleh diminum airnya. Bila hati kita sudah bersih, kita berzikir, kita baca ayat-ayat ruqyah, cepat kita nampak kesannya. Begitulah juga hati. Agar zikir berkesan kepada hati, maka hati perlu dikosongkan daripada berbagai sifat tercela. Imam Ghazali pernah mengatakan, zikir adalah ubat, sedangkan takwa adalah berpantang, yaitu mengosongkan hati daripada berbagai jenis syahwat. Apabila zikir turun di hati yang kosong, selain zikir, maka syaitan akan menyingkir, sebagaimana penyakit hilang dengan turunnya ubat dalam perut yang kosong daripada makanan. Boleh diulas panjang sebenarnya kata-kata ini, tapi saya ringkaskan untuk malam ini. Itulah kaedah asas pembersihan hati menurut tasawuf yang diajar oleh Imam Ghazali. Ini pun saya akan ringkaskan. Sifat-sifat tercela dalam jiwa biasanya telah dipengaruhi oleh setan. Maka untuk menyingkirkan sifat-sifat tercela itu, perlulah mengetahui dan menutup pintu-pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Pesakit termasuk juga perawat perlu menjaga hati dengan menutup pintu-pintu masuk setan agar mereka tidak termasuk ke dalam perangkap setan. Perangkap setan inilah yang dinamakan tipu daya atau makar setan, atau yang populernya dikatakan talbis iblis. Dan saya tidak akan bincangkan ini secara satu-satu, nanti boleh baca nota. Ini antara contoh-contoh pintu masuk hati ke dalam, pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Antaranya pintu marah dan syahwat. Saya tidak akan huraikan ini, nanti boleh baca dan akan datang mungkin kalau ada waktu pada masa akan datang, kita boleh huraikan lagi secara mendalam. Yang kita kena ingat ada petikan daripada Imam Ghazali mengatakan, barang siapa membantu setan secara tidak langsung dengan amal perbuatannya, maka ia adalah kawannya setan, sekalipun dia berzikir dengan lisannya. Pengajarannya, walaupun kita berzikir, itulah kita berzikir, baca doa, baca ruqyah, tapi tak sembuh-sembuh, sebab ada kemungkinan kita membantu setan. Kita berzikir, baca ruqyah, buat ruqyah mandiri, tapi kita ada simpan azimat, kita ada pakai susuk, kita ada belajar ilmu kebal, itu pasal nampak tak berkesan. Imam Ghazali dah pun memberi peringatan
dia pun mengajar. Cuma kita alpa, kita terlupa, kita terlalai. Itulah penting jumpa peruqyah yang ruqyah syariah yang berpengalaman supaya dia boleh bagi tazkirah, bagi peringatan, bagi nasihat kepada kita untuk kita ingat benda-benda yang kita terlupa. Itulah pasal kita tak sembuh-sembuh baca ayat macam mana pun, sebab rupanya ada masalah di bahagian hati kita. Okay, saya ringkaskan. Ini nanti baca sendirilah. Saya untuk malam ini saya kasih, ringkaskan sahaja. Jadi penutupnya, ilmu tazkiyatun nafs dan mengamalkan ilmu tazkiyatun nafs adalah penting untuk sembuh sepenuhnya. Ia adalah faktor yang penting untuk mendapatkan kesembuhan sepenuhnya. Uraian berkaitan topik ini adalah panjang dan mendalam. Namun kita ringkaskan pada malam ini sebab tujuan utama kita yang belum tahu jadi tahu bahawa dalam ruqyah syariah ada yang dikatakan tazkiyatun nafs. Yang sudah tahu tapi belajar ringkasan sekarang ada disentuh mendalam sedikit daripada yang kalau kita belajar dalam khusus ruqyah. Urainya ada lebih mendalam sedikit. Jadi pentingnya tazkiyatun nafs walau tidak ramai yang juga membicarakan perkara ini, tapi sebenarnya dia 70% untuk kesembuhan sepenuhnya. Dan tidak ramai perguruan atau jamaah ilmu ruqyah ini yang mengajar tazkiyatun nafs. Yang antara mengajar tazkiyatun nafs adalah kebiasaan yang orang sanad perguruan dia bersambung dengan guru-guru dari Indonesia. Yang mengajar ni, yang ada mengajar tazkiyatun nafs ni, contohnya kalau di Malaysia, Coach Kamarul Azli, Ustaz Ahmad Salihin, dan saya. Jadi inilah topik yang penting diketahui oleh pesakit, keluarga pesakit, dan juga orang yang belajar ilmu ruqyah. Maka dengan ini selesailah sudah penyampaian saya tentang tazkiyatun nafs. Semoga apa yang saya sampaikan tidak faham semua pun, tidak dapat semua, tapi adalah dapat juga daripada yang saya sampaikan ni, dapat juga sebahagiannya. Memang sukar, bukan kalau orang langsung tidak pernah belajar tentang tazkiyatun nafs, memang ada agak sukar sikit memahami. Sebenarnya dia senang, hati kita ada penyakit, kita kena bersihkan. Tapi dari sudut ilmu, ada cara-cara pembelajaran dia. Macam mana mengubatinya, macam mana membersihkan hati dan sebagainya. Maka dengan ini, saya akan tutup slide saya. Dengan itu, selesai penyampaian kuliah saya dan saya serahkan majlis kita seterusnya kepada moderator kita, Coach Kamarul Azli. Teruskan, Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. So, topik tazkiyatun nafs ni, penyucian jiwa ni, dia kalau dari segi pembelajaran dia topik yang boring. Okay, topik yang boring, tapi tazkiyatun nafs ni lah dia akan menjadi titik tolak perubahan. So yang mana yang dulu asalnya sakit, disebabkan sakit, dia kenal ayat ruqyah, disebabkan sakit. Ramai di antara perawat yang menjadi yang bermula daripada sakit. Dia sakit teruk, kemudian bila dia belajar, dia faham akan ruqyah. So pada waktu ni lah dia kenal akan pembersihan jiwa. Maka setelah jiwa dia dibersihkan, maka dia mula jatuh cinta dengan amalan-amalan ruqyah dan lalu belajar dan menjadi perawat lah. Okay, so topik ni sebenarnya topik yang panjang. Kalau ikut silibus Ustaz Nuruddin pun biasanya ambil masa sehari 2 hari untuk habiskan silibus tazkiyatun nafs sahaja. So dalam masa yang singkat ni kita hanya menerangkan secara ringkas sahaja dulu. Okay. Okay. Alhamdulillah, insyaAllah untuk sesi yang kedua, saya akan mengijazahkan amalan ruqyah mandiri. Okay. Ya.
Okey, untuk malam ni saya akan mengajarkan, saya akan mengijazahkan amalan ruqyah mandiri, amalan ruqyah untuk merawat diri. So untuk malam ni adalah kaedah yang asas, iaitu dengan membacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan juga 3 Qul. Tapi dia ada 3 peringkat. Di mana peringkat yang pertama untuk benteng diri. Okay, kemudian peringkat yang kedua untuk menghancurkan tapak-tapak jin, tapak-tapak jin, tempat-tempat jin yang ada di dalam badan. Kemudian peringkat yang ketiga untuk menarik keluar gangguan-gangguan jin dalam badan kita. Okey, yang ni saya tak buat slide, ikut sahaja. Ini adalah sesi praktikal. Boleh ikut baca dan juga praktik bersama-sama dengan saya. Okey. Bacaan yang ringkas saja, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 Qul. Okey, insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okay, kita boleh ambil selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okay, kemudian kita berdoa untuk mengukuhkan niat kita. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan keberkatan aku membacakan ayat-ayat ruqyah tadi ya Allah, dengan keberkatan aku membaca ayat-ayat Al-Quran tadi, Engkau jadikanlah ayat-ayat Al-Quran tadi sebagai pendinding, sebagai pelindung, sebagai benteng untuk diriku ya Allah. Engkau jadikanlah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat aku membaca ayat-ayat Al-Quran tadi ya Allah, Engkau jadikanlah ianya sebagai benteng yang tidak dapat ditembusi oleh makhluk-makhluk jin ya Allah. Engkau jadikanlah ianya sebagai peninding diriku ya Allah daripada segala gangguan-gangguan jin ya Allah. Okey, tiupkan di tapak tangan. Kemudian kita mengusapkan ke seluruh badan, pada muka, pada kepala, pada leher, di bahagian bahu, di tangan, diusapkan. Okey, kita niat untuk benteng, tutup badan kita daripada segala gangguan-gangguan jin yang nak boleh masuk ke dalam badan kita lah. Sampai kat perut, dekat belakang, dekat lutut kita, sampailah ke ujung kaki. Sampai ke ujung kaki. Okey, ini adalah bahagian yang pertama untuk benteng diri kita dahulu. Okey. Okey, kita masuk untuk bahagian kedua pula. Tadi kita dah buat bahagian pertama untuk benteng diri. Bahagian kedua, bacaan yang sama juga, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 Qul dan juga selawat. Cuma kita baca dulu pada tangan. Cuma untuk yang bahagian kedua ni saya tak baca dah. Saya terus skip bahagian bacaan.
kita cuma nak niatkan. Cuma bahagian kedua ni kita niat kita nak menghancurkan mana-mana ada jin dalam tubuh badan kita, niat kita untuk pukul dia, untuk picit dia, untuk hancurkan tapak-tapak jin yang berada dalam badan kita. So kita baca macam tadi, macam bahagian pertama Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul dengan bacaan yang dijaharkan, dikuatkan bacaan. Kemudian kita niat, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan keberkatan aku membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, maka Engkau hancurkanlah gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Engkau hancurkanlah musuh-musuh ini ya Allah. Jangan bagi mereka peluang untuk mengganggu kehidupanku lagi ya Allah. Tiup pada tapak tangan. Okey, kemudian kita ulang. Misalnya sakit di kepala, kita baca ayat kursi sambil kita menepuk kepala kita dengan niat untuk menghancurkan, memusnahkan gangguan-gangguan jin yang berpusat di kepala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey, satu selesai di kepala. Kita boleh ulang 2-3 kali lagi. Kemudian kalau misal kata saya sakit di bahu, saya baca di bahu. Ayat kita boleh tukar-tukar. Tukarlah mana-mana pun tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sambil kita baca, sambil kita tepuk, ataupun kita juga boleh nak picit-picit ataupun nak urut-urut. Kalau kita sakit di misalnya di bahagian jari, kita boleh niatkan untuk sambil kita mengurut tu, kita nak hancurkan mana-mana jin yang berada di jari-jari kita. Mungkin bagi pesakit yang dia rasa berdesing telinga, sambil kita baca tu, sambil kita picit-picit telinga tu dengan niat untuk picit dia, untuk pijat dia, untuk kepit dia, nak hancurkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, bacaan tu kita boleh tukar-tukarlah bacaan-bacaan lain. So untuk masalah di perut juga kita baca dengan niat untuk menghancurkan gangguan-gangguan jin yang bertapak di perut. Kita boleh ambil pula Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Kita boleh tepuk-tepuk, picit, ataupun kita juga boleh kalau kita nak picit-picit juga boleh. Misalnya di bahagian leher ni, kita boleh urut di tepi ni dengan niat untuk menghancurkan tapak-tapak jin. So kita boleh ulang bacaan tu beberapa kali mengikut tempat-tempat yang kita sakit. Tadi saya tunjuk contoh di kepala, saya tunjuk contoh kita tepuk bahu, saya tunjuk contoh kita tepuk di perut dan tepuk di dada. So kita boleh buat di bahagian tepuk di bahagian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu di belakang. So kalau kita sakit lutut, gangguan tu berada di lutut, maka kita juga menepuk lutut kita lah. So cuma bacaan ni tadi saya ajar tadi adalah secara ringkas asas. Boleh ambil lah mana-mana bacaan di antara Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. Kita ulang-ulang. Setiap kali kita baca sambil kita tepuk, sambil dengan kekuatan niat kita untuk menghancurkan tapak-tapak jin, lokasi-lokasi jin, kedudukan-kedudukan jin,
rumah-rumah jin yang berada di dalam tubuh badan kita. Yang penting niat kita tu, baca sambil tepuk, sambil juga dengan niat. Kalau sakit dada tadi, kita boleh baca sambil kita mengurut di bahagian dada dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Okey, ini adalah bahagian yang kedua. Okey, untuk bahagian yang ketiga adalah dengan niat untuk menarik buang, menarik buang semua gangguan-gangguan tadi yang berada di dalam tubuh badan kita, ataupun dipanggil juga ruqyah mandiri putaran tawaf. Bacaan yang sama tu juga, kalau boleh kita ulang baliklah bacaan tu. Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 Qul dan juga selawat, kemudian ditiupkan pada tapak tangan. Cuma untuk dalam sesi kelas ni, di awal tadi bahagian pertama saya dah baca full. So untuk bahagian ketiga ni saya tak baca lagi dah, saya cuma sambung di bahagian niat sahaja. So baca semula, baca daripada awal Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 Qul. Kemudian ditiupkan pada tapak tangan dengan niat, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan keberkatan aku membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi, aku berniat ya Allah untuk menarik keluar semua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Aku nak tarik keluar semua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Aku berniat untuk menarik keluar ke semua gangguan-gangguan jin yang berada di dalam tubuh badanku. Tiup pada tapak tangan. Okey, kemudian sekali lagi kita baca kalau kita sakit kepala, kita baca di kepala sambil kita pusing-pusing dengan niat untuk kita tarik buang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey, tadi di bahu pun kita sama juga, niat untuk tarik buang semua gangguan-gangguan yang berada di bahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi saya kata kalau kita ada berdesing di telinga, kita sapu di telinga lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca sambil dengan perbuatan kita menarik-narik. Mudah-mudahan kalau ada gangguan di telinga tu, kita tarik buang. Bila kita perbuatan tarik ni, tak semestinya kita rasa kita tarik jin tu. Tak perlu pun, ianya cukup sekadar perbuatan dan kekuatan niat kita. Cuma kalau ada kes, misalnya untuk tambahan juga lagi, kalau pesakit tu dia ada masalah terbuka hijab, nampak gangguan jin, maka kita buat mandiri tadi di bahagian mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, di bahagian mata tadi. Kalau kita sakit di bahagian perut tadi pun sama juga, kita ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Okey, semasa yang kita buat ni, kita buat mengikut
tempat-tempat yang kita sakit. So kalau kita sakit di bahu, kita sambil kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil-sambil kita baca, sambil kita tarik dengan niat untuk menarik buang gangguan tadi. So dia kena seiring bacaan yang terbaik bersama dengan perbuatan kita menarik, insya-Allah akan menguatkan kekuatan niat kita untuk menarik buang. Okey. So tadi apa yang saya ajarkan tadi adalah dengan bacaan asas Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan juga 3 khul dan selawat. Tapi tuan-tuan boleh tambah apa-apa ayat lain. Mana-mana ayat lain yang mana yang tuan dah hafal. Kalau boleh baca ayat Afasibtum lebih baik. Kalau boleh baca 3 ayat pembatas sihir, itu juga terbaik. Masya Allah, tabarakallah. So bergantunglah atas hafazan masing-masing. Kalau rasa tak pandai nak baca ayat Quran, tak hafal ayat lain, baca yang ringkas-ringkas sahaja. Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan 3 khul. Andai kata ada yang memang tak hafal Ayatul Kursi, tak ada masalah. Dengan Al-Fatihah saja pun boleh buat. Dengan bacaan Al-Fatihah kita baca, kita tepuk-tepuk. Dengan bacaan Al-Fatihah kita tarik-tarik. Okey, saya pun dah rasa nak sendawa dah ni. Okey. Dengan ini saya mengijazahkan kaedah amalan ruqyah mandiri ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk amalan seharian, dan tuan-tuan juga insya-Allah dibenarkan untuk mengajarkan kepada orang lain, nak mengajarkan kepada anak-anak, anak buah dan saudara. Insya-Allah boleh diamalkan. Dengan ini saya mengijazahkan amalan tersebut kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebenarnya amalan ni dia ringkas saja, tak ada masalah. Okey. Cuma biasanya sebagai perawat kita baca banyak. Okey, yang untuk demo saya hanya bacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi dan juga 3 khul. Tapi yang mana yang memang berhajat untuk menjadi perawat dan sebagainya tu, dia membacakan kesemualah. So misalnya sepanjang sesi rawatan ruqyah saya akan membacakan 20 kelompok ayat ruqyah seperti mana yang dalam buku saya itulah. Sambil saya baca, sambil saya tepuk, sambil saya picit, sambil saya sentuh di tempat-tempat yang sakit, kita mengambil kesemua teknik-teknik sunnah tu. Okey. Itu cuma kalau yang rasa nak belajar lebih detail, titik yang mana, urat yang mana yang patut kita gandakan dia punya kekuatan niat, itu kena belajar berdepan lah. Dia ada poin-poin yang lebih efektif dan berkesan. Itu kena ambil berdepan. Nak picit jari tu, picit jari mana, poin mana. Nak picit leher ni, urat tu ada di mana. Nak picit di dahi ni, ada urat-urat dia yang lain. Itu kena ambil belajar secara berdepan lah. Okay, sama ada berdepan dengan saya. Dan saya rasa Ustaz Sinar juga dia sebab benda ni dia kena tunjuk. Nak kena tunjuk, misalnya kalau urat di leher ni di samping tunjuk, dan tuan-tuan juga kena rasa macam mana saya tekan tuan-tuan. Adakah saya tekan tu sampai tahap tercekik nak mati, ataupun saya sekadar tekan kena pada poin sahaja. Nanti tuan-tuan boleh kena masuk kelas lah, insya-Allah. Kelas saya akan awal-awalkan tak lama lagi insya-Allah untuk kelas asas. InsyaAllah kelas yang intensif tu mungkin selepas raya kot, insyaAllah. Okey, itu saja untuk sesi pengijazahan amalan ruqyah mandiri saya pada malam ni. Masa ada 15 minit lagi. Kita buka kepada sesi soal jawab dan sesi soalan. Boleh kita teruskan kepada sesi soalan kalau ada. Kalau ada soalan boleh teruskan soalan. Sebelum kita tutup majlis sebelum kita tamatkan majlis pada pukul 11 malam.
Okay, ada soalan nak tanya? Boleh bertanyakan soalan, sama ada nak bercakap secara lisan juga boleh. Sama ada nak bercakap secara langsung juga boleh. Okey, ada soalan, insyaAllah sekejap. Okey, soalan daripada Tuan Samzulani. Rawatan anak menangis malam, bagaimana caranya? Okey, dekat sini ada beberapa perkara. Okey, memang secara zahirnya yang kita nampak, anak tu menangis malam. Tapi kalau dengan saya akan rukyahkan kedua-duanya, ketiga-tiganya, mak, ibu dan juga ayah. Hampir kebanyakan kes gangguan yang terkena pada anak yang menyebabkan anak menangis malam berpunca daripada ibu ataupun berpunca daripada ayah ataupun berpunca daripada kedua-duanya yang asalnya dah memang sakit. Mungkin pada asalnya si ibu atau si ayah yang sakit. Cuma mungkin mereka tidak sedar, mereka tidak tahu mereka sakit, dibiarkan sakit, maka gangguan tadi sudah mula terganggu, sudah mula tempias kepada anak. So kalau nak rawat anak menangis malam, saya akan rawat dan rukyahkan ketiga-tiga, ibu, ayah dan anak. Bukan hanya anak menangis malam saja, anak degil, anak yang terlalu buas, anak yang hyperaktif tak nak dengar, nak lembutkan hati anak dan sebagainya itu, saya tetap akan merukyahkan ketiga-tiga. Si ibu, si ayah dan juga anak itulah. So ibu dan ayah ni boleh jugalah dipilih. Kalau kita lihat dari segi simptom tu, si ibu yang sakit, maka ibu dan anak yang dirukyah. Kalau kita melihat simptom tu, ayah yang sakit, maka ayah yang dirukyah bersama dengan anak. Tapi sebaik-baiknya ibu, ayah dan anak, ketiga-tiga tu saya rukyahkan. Okey, itu jawapan saya lah. Ustaz Sina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Okey, jawapan daripada saya adalah perkembangan daripada jawapan Coach. Jawapan saya asasnya pun sama dengan Coach. Cuma tambahannya, perkembangannya ialah ada 2 poin. Itu pertama, apabila kita ingin merukyah anak kita sendiri. Jika kita ingin merukyah anak kita sendiri dan anak itu masih baby. Bila masih baby, kita boleh rukyah macam contohnya kita baca 3 qul, hembus ke tapak tangan, kita boleh hembus terus. Kita baca 3 qul, hembus terus ke arah baby itu, anak kita kalau masih dalam baby, peringkat baby, ataupun kita hembus, kita baca 3 qul, hembus ke tapak tangan dan kita sapu pelan-pelan. Jangan ketuk-ketuk. Baby kan, baby tak boleh lah kita ketuk-ketuk begitu. Kita sapu sahaja. Ataupun kita baca, kita hembus. Kalau bentuk baby, kalau anak-anak tu dah sekolah rendah, bolehlah kita sapu-sapu. Itu poin pertama. Poin kedua, sekiranya kita merawat orang lain, anak orang lain, anak adik kita, anak sepupu kita, seperti yang Coach Kamarul katakan, mungkin dalam keadaan emergency kita rawat anak tu sajalah selalu menangis malam. Tapi bincang dengan ibu bapa, katakan bagus kita adakan lagi rawatan, contohnya hujung minggu ni, hari Sabtu, hari 6. Lepas tu rawat bukan sahaja anak tersebut, untuk permulaan mungkin waktu sakit tu hanya dibaca rukyah pada anak tu. Tetapi buat lagi satu sesi, katakan hari 6, katakan kita berkumpul semula, pergi ke rumah sepupu kita kalau anak dia sakit. Kita baca rukyah, mesti ada bapa pun, bapa budak tu ada di situ, emak budak tu ada di situ, kita baca rukyah yang semua dengar. Sebab seperti kata Coach Kamarul, ada anak sakit-sakit sebenarnya simptom itu menunjukkan simptom bahawa ibu dan ayah tu yang ada didampingi. Kadang-kala si ibu atau si ayah tu ada belajar tertentu. Si ayah ni pendekar silat, dia ada belajar
bukan sekadar silat tetapi ilmu-ilmu tertentu yang bikin kebal badan dan sebagainya. Si ibu seorang yang berniaga jual soto di gerai, dia rupanya ada menyimpan azimat pelaris atau belajar ilmu-ilmu pantun-pantun yang untuk melariskan jualan panaku, panah marifat dan sebagainya. Jadi rupanya punca akar masalah itu punca daripada ibu bapa dan simptomnya muncul juga pada anak jadi sakit, kesannya. Jadi perlu juga secara halus, lemah lembut berkata dengan ibu bapa tuh, mari kita rawat di sesi akan datang dan minta ibu bapa tuh hadir. Ataupun kalau kita pergi ke rumah anak yang sakit tuh, siapa yang tinggal di rumah tuh duduk ramai-ramai. Kita bacakan ruqyah biar mereka dengar semua. Jadi begitulah tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Okey. Untuk kaedah benteng diri, amalan ni adakah dibaca setiap lepas solat? Okey. Untuk amalan ruqyah mandiri tadi, bahagian pertama, kedua dan ketiga. Okey, yang pertama tadi benteng, yang kedua tadi untuk hancurkan, yang ketiga tadi untuk tarik buang. Tak ada masalah nak buat bila-bila pun. Tak semestinya mesti lepas solat. Saya lebih menasihatkan buat di waktu yang kita bertenang-tenang. Okey. Saya bimbang nanti kalau saya kata buat lepas solat, nanti lepas solat ada nak kena masak, lepas solat ada nak kena hantar anak pergi sekolah. Bila kita merigidkan pada selepas solat, nanti ada perkara-perkara yang mungkin akan terkejar-kejar. Dia tak jadi. Dia nak kena buat amalan tu adalah dengan cara bertenang-tenang, relax-relax. So kalau lepas solat kita rasa tenang, maka itulah waktu yang terbaik. Kalau waktu sebelum tidur adalah waktu yang kita boleh tenang-tenang dan relax untuk kita amalkan, maka itulah waktu yang terbaik. Kalau selepas subuh adalah waktu yang kita bertenang-tenang sebelum pergi kerja dan sebagainya, itulah waktu yang terbaik. Pilih masa yang paling tenang, yang paling relax. Mana-mana pun tak ada masalah. Kalau tanya saya, kalau pengalaman peribadi dan pendapat peribadi saya suka mengamalkan amalan ruqyah mandiri ni, merawat diri ni di antara waktu maghrib ke isyak. Selepas solat maghrib, kita masih lagi dalam keadaan berwuduk, jangan nak pergi tengok TV lagi, amalkan ruqyah mandiri tadi, sementara nak menunggu waktu isyak. So ada tempoh masa lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit sebelum waktu isyak, kita amalkan kaedah tadi, insyaAllah. Itu pendapat saya lah. Ustaz Sinar ada nak tambah situ? Terima kasih Coach. Untuk soalan ini saya setuju dan mengikut jawapan Coach Kamarul. Saya tidak ada ingin membuat tambahan untuk soalan ini. Saya ikut dengan jawapan Coach. Okey, untuk soalan seterusnya nak tanya Ustaz. Selepas ruqyah mandiri, tepuk-tepuk, tarik keluar jin, macam mana nak benteng diri, kunci tubuh daripada jin masuk balik? Sebenarnya tak ada masalah dah pun. Kita dah buat komplit dah daripada awal. Okey, amalan benteng diri, takut kena serang daripada awal tak boleh nak buat. Okey, kemudian kita niat tepuk-tepuk nak hancurkan. Kemudian step yang ketiga kita dah tarik-tarik buang. InsyaAllah tiga step ni dia dah merangkumi nak buang, nak tarik, nak hancurkan dan nak benteng diri kita. So tak perlu sangat nak ada istilah kunci itu. Dia kalau kunci ni kebanyakan adalah lebih kepada istilah mana-mana pusat rawatan, mana-mana pengamal, mana-mana guru lain nak kunci semula. Sebenarnya apa yang kita amalkan tadi tu, tiga tadi tu, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau niat kita betul tepat nak tarik, nak buang, nak hancur, nak benteng, insyaAllah dia akan komplit, termasuklah nak kunci daripada jin tadi masuk balik. Itu pendapat dan juga pengalaman peribadi saya lah. Okay. Kat sini ada nak tambah? Terima kasih Coach. Untuk soalan ini saya ingin menambah. Daripada jawapan Coach saya setuju dan ingin menambah. Untuk soalan ini kita kena lihat dari sudut ada 2 poin. Sekiranya kita pesakit, kita memang kita sakit, jadi kita buat seperti apa yang diajar oleh Coach Kamarul tadi, yang tadi usap-usap dan baca.
Tetapi untuk pendinding diri, kalau kita memang dah sakit, dah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sakit diganggu jin, memang kita tidak akan boleh mengharapkan kita buat tadi 1 kali, esok kita sembuh sepenuhnya dan kita akan terdinding daripada sepenuhnya daripada gangguan jin. Sebab mungkin memang dah banyak dah jin-jin yang menyerang kita. Jadi kita perlu masa. Masa mungkin kita kena perlu amalkan apa yang diajar oleh coach itu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru kita akan rasa segar, dan waktu tu baru ada kita punya diri tu akan semakin terdinding. Dan juga kita kena lihat akar masalah. Kalau kita amal apa yang kami ajar, tapi dalam masa sama kita masih menyimpan azimat, itu yang juga yang kita tidak akan terdinding. Jin masih datang ke rumah kita. Masih, sebab rupanya kita ada simpan azimat. Dan sebagian orang dia tidak sedar dia simpan azimat. Dia simpan keris lama yang dia puja-puja, dia perasap, dia simpan susuk sanggul lama. Dia sangka itu bukan azimat. Baginya azimat hanya kain hitam, kain kuning, itu yang azimat. Jadi kita kena cek. Kalau pesakit, kalau kita bukan pesakit, kita belajar ruqyah. Selain daripada yang buat seperti yang coach ajar tu tadi, amalan, kita baca ayat-ayat manzil, kita baca ayat-ayat ruqyah setiap hari, atau kita baca doa-doa pendek seperti Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kalau kita baca setiap hari, terutama pagi dan petang, ia akan menjadi pendinding kepada kita daripada kena gangguan jin, kena ain, kena santau, kena pukau dan sebagainya. Kita kena amal secara istiqamah. Sebab ada hadis Nabi, amalan yang disukai Allah, amalan itu walaupun sedikit tapi dilakukan secara berterusan, istiqamah. Jadi itu tambahan saya kepada jawapan coach. Saya serahkan semula kepada coach untuk kita lihat soalan-soalan lain. Teruskan coach. Okay, untuk soalan yang seterusnya, bila amalkan membaca Al-Baqarah, saya rasa sangat tenang. Adakah dengan membaca Al-Baqarah salah satu tazkiyatun nas untuk diri kita? Boleh ke Ustaz ceritakan kesan dari orang yang amalkan Al-Baqarah, terutama yang sakit gangguan? Okey. Tazkiyatun nas topik lain. Membaca surah Al-Baqarah itu teknik. Okey. Teknik rawatan dengan menggunakan surah Al-Baqarah. Tadi teknik rawatan ruqyah mandiri dengan menggunakan ayat-ayat ringkas, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 3 kul. Teknik tadi pula digabungkan dengan tepuk-tepuk, dengan picit-picit, dengan putaran tawaf, itu lebih kepada teknik. Manakala kalau kita mengikut silibus tazkiyah Ustaz Nuruddin, Ustaz Eri, Ustaz Perdana, membaca surah Al-Baqarah ini merupakan salah satu teknik terapi surah Al-Baqarah, membacakan keseluruhan surah Al-Baqarah. Sebab apa? Memang ada hadis bagi tahu jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Bacakan surah Al-Baqarah. So salah satu hadis yang lebih kurang begitulah maksudnya. So itu adalah okey, ni hadis dia macam ni. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis sahih Muslim. So maksudnya jangan syaitan akan lari apabila kita bacakan surah Al-Baqarah di rumah kita. Berdasarkan hadis tu, perawat-perawat mengambil sebagai salah satu teknik dan juga kaedah adalah dengan terapi membaca Al-Baqarah. Cuma bila kita sebut terapi membaca Al-Baqarah, ramai pesakit tak cukup kuat, tak cukup kental untuk membacakan surah Al-Baqarah dalam masa sehari. Sebaik-baiknya kalau kita ni sakit, kita ni nak lawan, kita kena betul-betul nekat habiskan surah Al-Baqarah dalam masa sehari. Lebih kurang 3 juzuk setengah. Cuma nanti ada yang kata panjang, tak larat, tak sempat dan sebagainya. Bukan semestinya sekali adab nak kena habiskan semua. Mungkin pagi baca suku, tengah hari baca suku, petang baca suku lagi, malam habiskan. Kita ambil masa stage by stage juga boleh. So terapi Al-Baqarah merupakan salah satu teknik, merupakan salah satu kaedah untuk kita rawat diri kita. Ini juga terapi Al-Baqarah ni juga salah satu teknik untuk pagar rumah yang paling berkesan sekali sebab dia berdasarkan hadis tadilah, hadis riwayat sahih Muslim yang bermaksud jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan.
Sesungguhnya syaitan lari dari, kejap saya baca semula hadis ni. Ini salah satu hadis sahih Muslim, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya, surah Al-Baqarah. So membaca surah Al-Baqarah ni merupakan salah satu teknik, teknik rawatan untuk pagar rumah, teknik rawatan untuk rawat diri. Cuma macam saya cakap tadilah, tak ramai pesakit ada kesungguhan dan cukup kental nak habiskan surah Al-Baqarah ni dalam masa sehari. Kalau tanya saya, sebaik-baiknya kita nak lawan gangguan jin yang bersarang dalam badan kita tu, kita kena kuatkan dan tekad habiskan dalam masa sehari. Namun jika tak berkemampuan tu, cubalah habiskan dalam masa 3 hari ke, cubalah habiskan dalam masa seminggu ke, janganlah sampai sebulan tak habis-habis lagi baca surah Al-Baqarah. Nama pun kita nak rawat. So kalau tanya saya, amalkan sebanyak yang mungkin, sebaik mungkin. InsyaAllah gangguan di rumah juga akan hilang, dan pada masa yang sama insyaAllah gangguan dalam badan juga akan hancur. Malah kalau cerita daripada testimoni daripada tim Rehab Hati, Tok Bomoh juga akan hancur. Amalan-amalan Tok Bomoh juga akan hancur. Buku-buku sihir juga akan hancur berkecai secara gaib. Daripada berkat dan juga rahmat amalan membaca surah Al-Baqarah ni. Okey, itu komen daripada saya. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya akan respon kepada soalan Puan atau Cik Norma Zuharati Embong. Dia ada 2 poin sana. Pertama, dia katakan dia membaca surah Al-Baqarah dan dia merasa tenang. Alhamdulillah. Itu petanda kalau orang yang sakit dia dalam proses kesembuhan. Jika dia memang tak sakit, begitulah kalau jiwa yang tak sakit, apabila kita baca Quran, kita rasa tenang. Tak perlu buat meditasi seperti yang diajar oleh Barat, kita akan tenang. Cuma saya ingatkan, kalau orang itu sakit dan mulai sekarang dia ikut kuliah online, dia belajar, dia baca dalam grup amalan-amalan, ni dia dah mulai ada kesan ketenangan bila dia baca Quran, terutama surah Al-Baqarah. Pastikan dia jangan rosakkan proses kesembuhan tu dengan pergi jumpa bomoh, jumpa dukun. Sebab nanti akan heran, kenapa dah tak tenang? Sebab bila jumpa bomoh, jumpa dukun, datang lagi jin baru, lagi mengganggu. Jadi pastikan amalan tu dah cantik, dah bersih dah. Inilah sebagai tazkiyatun nafs. Hati tu dah bersih. Kita dah dapat boleh terasa kesan baca Baqarah tu. Jangan ganggu, jangan rosakkan dengan pergi kepada jumpa bomoh dan dukun. Teruskan baca Al-Baqarah, belajar ilmu ruqyah syariah, ruqyah yang selaras dengan syariat. Poin kedua, yang berkenaan kesan orang yang amalkan surah Al-Baqarah, insya-Allah nanti lain-lain waktu kuliah akan datang ataupun dalam bentuk tulisan kita akan share. Sebab banyak antara hadis seperti yang satu yang dibacakan oleh Coach Kamarul, ada juga hadis mengatakan surah Al-Baqarah tidak boleh dikalahkan oleh ahli sihir. Nabi Muhammad SAW yang berkata demikian. Hadis Nabi, hadis sahih. Artinya seorang yang kena sakit yang teruk atau kena sihir yang grade paling tinggi, level black belt, surah Al-Baqarah lah ubat dia yang mujarab. Cuma itulah kita kena belajar akar masalah. Kadang-kadang kita tidak sembuh walaupun dengan baca surah Al-Baqarah, sebab mungkin hati kita masih ada sakit. Masih ada unsur-unsur syirik di dalam hati kita. Masih ada unsur-unsur riak dan ujub. Masih kita dengki dengan orang. Mungkin ada itulah menyebabkan doa tersangkut, tidak dimakbulkan. Jadi itu kita kena cek akar masalah. Dan saya kasih satu cerita ringkas untuk motivasi tentang surah Al-Baqarah. Ada seorang ulama di tanah Arab menceritakan seorang mengupah beberapa ahli sihir untuk menyihir seorang wanita. Tapi wanita itu tetap tidak terkena sihir.
Maka penyihir terakhir yang diupah, yang ni yang level tinggi. Dia pengupah tu balik-balik dia upah ahli sihir. Tak juga wanita tu terkena sihir. Jadi dia pergi ke satu ahli sihir yang mungkin lebih top. Maka penyihir tersebut yang terakhir tu diupah oleh semua pengupah ni, dia memberitahu apa rahsia wanita itu tidak terkena sihir. Rupanya dia punya rahsia, wanita itu mengamalkan sering membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah antara pendinding kuat dengan syarat hati kita kena jaga, kena selalu bersihkan. Itu satu cerita saya ringkaskan sebagai motivasi. Saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, kita masa dah pukul 11. Saya pun ada urusan lain juga. Kita tak boleh nak panjang lagi. Okey, untuk soalan memakna anak yang terkena penyakit was-was, macam mana nak buat je? Sama juga seperti yang saya cakap tadi. Ibu, ayah dan anak ketiga-tiganya tu perlu berjumpa dengan perawat untuk buat rawatan ruqyah. Okey, ataupun kalau nak baca sendiri ayat ruqyah juga tak ada masalah. Bacakan bersama-sama pada ibu, pada anak dan juga ayahnya. Bagi minum air, bagi minum mandi lah. Itu cara dia lah. Okay. Ustaz Sinar nak tambah ke? Kita skip saja yang tu. Skip saja. Tak ada tambahan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Yusof. Sedikit perkongsian daripada Ustaz Yusof meruqyah melalui terapi ilaj iaitu video call. Syak anak dia ada gangguan jin selalu, namun saya terus minta anak dan ibu bapa sekali diruqyahkan. So anak ada rasa nak muntah tapi tak keluar, namun tak lama ibu pula yang termuntah. Sebab tu saya cakap pengalaman daripada Ustaz Yusof sendiri pun nampak seperti mana yang apa yang saya jelaskan. Bila ada anak yang ada gangguan, maka saya akan ruqyahkan ketiga-tiga, ibu, ayah dan juga si anak tadi. InsyaAllah. Walaupun kalau tak ada muntah pun, tapi insyaAllah akan ada kesan kesembuhan yang sedikit yang luar biasa bila kita ruqyah ketiga-tiga. Ini juga saya consider saya akan skip saja. Okay. Soalan macam mana nak rawat kalau jumpa tanah merah depan rumah. Okay. Kalau jumpa ada barang-barang yang kita suspek sebagai objek sihir, boleh siram kawasan tanah tadi tu dengan air ruqyah. Kita siram, kita buat air penawar, air ruqyah, kita siram kawasan tanah tersebut. Saya rasa ini juga saya skip maksud sini, straightforward saja soalan. Yes, ya, ya, Coach. Teruskan Coach. Okey, setiap kali nak diruqyah, sedikit perkongsian daripada Ustaz Yusof. Setiap kali saya nak ruqyah, saya mohon Allah permudahkan urusan. Ternyata sudah banyak kali, agak jarang kerasukan seperti yang saya nakkan. Alhamdulillah, biasanya pesakit langsung muntah saja. Okey, sebenarnya ini juga sebenarnya niat si perawat tu sendiri. Kadang-kadang ada perawat, biasanya perawat-perawat yang saya boleh katakan perawat-perawat baru, dia memang bila nak ruqyah tu dia nak tengok kerasukan, menjerit, bersilat dan sebagainya. Tapi kalau saya dah memang, bagi saya dah terlalu ramai saya ruqyah, so saya nak yang simple-simple saja. Malah kalau di pusat rawatan saya, sebelum saya memulakan rawatan pun saya dah memang berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini aku bermohon kepadamu, ya Allah, engkau permudahkanlah urusan rawatanku pada hari ini. Itu antara doa saya setiap kali saya nak memulakan rawatan, sebelum saya mulakan rawatan. Tak kira lah di pusat rawatan atau di mana-mana. Saya ulang doa saya tu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmatmu, ya Allah, dengan keberkatan ayat-ayat ruqyah pada malam ini, ya Allah, engkau permudahkanlah urusan rawatanku pada malam ini. Memang itulah doa saya setiap kali saya nak memulakan sesi rawatan. Saya pun nak benda yang simple-simple saja, mudah saja, insya-Allah. Dia akan jadi mudah. Okay, Ustaz Sinar ada nak tambah kongsian daripada Ustaz Yusof? Tidak, Coach, saya setuju dengan Coach dan saya ucap terima kasih kepada saudara Ustaz Yusof untuk berkongsi pengalaman beliau. Itu saja dari saya. Okey, alhamdulillah kita pun dah habis soalan dan masa pun dah masuk pukul 11:10. So alhamdulillah untuk sesi soal jawab pada malam ni insya-Allah selesai.
Alhamdulillah perkongsian yang baik daripada Ustaz Yusof. So yang mana yang memang bersiaran di dalam kelas ni memang seorang perawat ataupun memang dah belajar tapi masih asah dan sebagainya tu, jangan segan silu, dia kena terjun di bidang lapangan. Kena start membantu setakat yang kita mampu. Nanti pengalaman-pengalaman tu akan membuatkan kita lebih mahir, insya-Allah. Okey, saya serahkan kepada Ustaz Sinar sekejap sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach dan terima kasih kepada semua peserta. Pada mulanya kita hanya ada kurang dari 10 orang dan alhamdulillah ada pertambahan dan nampaknya agak konsisten, lebih kurang 20 orang setiap kali ada sesi. Diharap kalau kita beli kempen-kempen sahabat-sahabat kita lain untuk menambah lagi peserta untuk hadir, tidak semestinya orang tu ada dalam grup Telegram perawatan Islam. Jadi kami bila kami ada banyak peserta istiqamah hadir, kami pun bersemangat untuk menyampaikan, dan ada tajuk yang kita ulang kaji dan ada tajuk-tajuk baru mungkin kita akan sampaikan. Sebenarnya saya memang ada niat beberapa tajuk baru akan disampaikan, tetapi masih dalam proses mengkaji, menapis dan membuat nota. Sebab cerita itu panjang, jadi kita kena mampatkan dia untuk boleh disampaikan dalam bentuk kuliah online dengan beberapa slide. InsyaAllah kalau siap nota-nota itu, saya akan sampaikan juga ilmu-ilmu tambahan yang dan sebahagiannya pula yang kita ulang kaji untuk memantapkan pemahaman. Jadi terima kasih kepada semua. Semoga kita istiqamah untuk menghadiri majlis ilmu ni. Majlis ilmu Islam yang menggalakkan kita menghadiri majlis ilmu, dan ada hadis mengatakan jika ada majlis ilmu terutama ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan agama, para malaikat akan juga turut serta menghadiri majlis tersebut. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada tersilap, terkasar bahasa, dan saya serahkan semula majlis kita ini kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. InsyaAllah, alhamdulillah, semoga apa yang kami kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. So selamat beramal dan sebar-sebarkan ilmu ni, insyaAllah. Okay. InsyaAllah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami. Dengan ini saya menutup majlis ilmu pada malam ini dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Alhamdulillah, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk sesi kuliah tajuk-tajuk lain pula, insyaAllah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi.